Maka benda-benda ni dengan kuasa Tuhan, tanpa bantuan siapa-siapa pun, dia boleh jual juga. Itu saja. Saya kata bahawa pekerjaan ini saya buat adalah kerana Islam. Hari ini kita dikejutkan dengan perginya seorang pelakon, pelawak dan juga penulis lirik iaitu Bob Lokman yang dilaporkan meninggal dunia di kediamannya di Kubang Krian, Kota Baru di Kelantan pada hari Jumaat. Perkara ini telah pun disahkan oleh isterinya iaitu Relawan Daud kepada rakan rapat Allahyarham Datin Marlia Musa sekitar jam 3 petang tadi. Subhanallah, Allahyarham meninggal pada hari Jumaat, hari yang berkah, hari yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada hari Jumaat. Sahabat semua, Allahyarham ataupun nama sebenarnya iaitu Muhammad Hakim Lokman merupakan penulis lirik beberapa lagu popular Isabella, Taman Rashidah Utama dan banyak lagi. Allahyarham juga pernah berkolaborasi dengan ramai penyanyi legenda tanah air termasuk Datuk Hattani. Sahabat semua, apa yang penting adalah Bob Lokman telah pun berhijrah daripada dunia seni kepada dunia dakwah. Dia menyebarkan dakwah, menyebarkan agama pada saat-saat akhir hidupnya. Saya terpaksa dengan berat hati meninggal bidang lakonan itu dan berubah adalah kerana saya berlakon di dalam acuan yang tidak bersih. Saya ini adalah hasil produk daripada produksi yang tidak bersih. Maksudnya macam mana? Tuan-tuan tengok saya di televisyen pakai serban macam ni. Memang saya pakai serban pun masa sebelum tu. Jadi orang panggil sebabnya arwah Emrah Jolie dah tak ada. Jadi panggillah saya. Dia ingat saya ni lagi pandai daripada Emrah Jolie. Emrah Jolie tu tinggi ilmu dia, tuan-tuan. Kemudian orang yang berlakon yang jadi cucu saya pun pakai tudung. Yang saya cakap bukan saya menghina dunia artis, dunia seni. Saya kata saya yang di depan kamera ni, yang berlakon, yang tuan-tuan tengok tu, yang real. Skrip tu ditulis dan kita baca skrip tu. Yang di belakang kamera tu saya cakap, itu acuan dia. Yang di belakang kamera tu, yang tutup aurat ada, yang tak tutup aurat lagi ada, yang semayang ada, yang tak semayang lagi ada, yang puasa bulan puasa ada, yang tak berpuasa di bulan puasa memang ramai yang ada. Jadi tuan-tuan, itu maksud saya ni hasil produk daripada sebuah produksi munafik. Sistem yang ada di dalam, yang di belakang tu, yang menjaga acuan tu, sistem yang tidak memberatkan orang-orang nak buat drama atau filem tu, dia kena mempertegaskan Islam dalam pekerjaan. Ini tak ada. Jadi macam mana saya nak duduk dalam keadaan tu? Bila saya nak berlakon, nak baca ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, nak kena menangis, tuan-tuan. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Nak kena menangis. Saya boleh buat menangis sebab saya pelakon. Pelakon memang dia ada treatment untuk buat menangis, dia ada. Tapi kalau saya baca ayat Quran, saya menangis. Sedangkan pada yang sama, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, dan saya tak takut pada neraka, maka saya menangis. Itu tangisan seorang munafik. Dan dia orang tak buat lagi drama tu, tajuk tu, tangisan seorang munafik tu. Macam boleh tulis itu, tangisan seorang munafik. Maka dengan sebab itu, saya fikir bila saya start belajar daripada ayat tersebut, masa berlakon, lepas tu ayat tu saya pergi start belajar dengan ustaz-ustaz. Ramailah ustaz-ustaz hari ni saya ada, termasuk setelah saya ni ustaz saya juga ni. Dan dia mengajar usrah saya seminggu sekali. Tapi dia kerana inilah dunia punya pasal kan. Bila kita selalu keluar TV, maka kita lah yang kena cakap banyak. Sedangkan dah lama ingat nak bertaubat, kita kena cakap banyak juga. Orang yang cakap banyak ni banyak dosanya, tuan-tuan. Tapi apa nak buat, kerana ini kehendak Allah yang suruh saya keluar. Dan hari ini saya memilih untuk berubah. Kerana kalau saya duduk dalam satu keadaan yang tidak betul, maka selamanya kita tidak akan berubah. Contohlah tuan-tuan, saya bagi. Ada kawan-kawan yang ke Jepang. Ini kalau ada orang ke Jepang kat sini, jangan terhati. Saya beri contoh.
Dia masa dia kerja bank muda-muda dulu dengan saya, bukan saya bukan kerja bank, maknanya masa dia muda sekali membesar dengan saya, kita sama-sama ragat pergi lepak Genting Highland, malam minggu kita pergi Port Nixon. Tapi bila dia dah sama umur, datang sekarang sama level umur dengan saya, dia awal-awal lagi dah pergi kuliah maghrib, saya baru. Bila dia start pergi kuliah maghrib, jumpa bak riba, tuan-tuan, jumpa bak riba, duit riba, dan dia kerja di bank. Jadi dia duk fikir, ya Allah, aku kerja bank ada riba. Di kuliah maghrib kan cerita riba. Dia nak berubah susah, tuan-tuan, sebab dah ada rumah yang perlu dibayar setiap bulan, anak duk belajar universiti, bini kerja, kereta 2 biji. Jadi dia fikir macam mana nak berhenti. Ini dia persoalannya. Kenapa? Kerana sistem perbankan itu juga tidak keseluruhannya Islam. Yang saya tadi sistem perfilman. Padahal perfilman itu boleh memberikan manfaat dan kesedaran pada orang ataupun menjadi satu sumber dakwah. Tapi kerana acuannya kotor, acuannya bernajis, cantik dan sedap kek yang dihasilkan dari acuan tu, kalau acuannya bernajis, keknya tetap bernajis. Sama tadi sistem perbankan. Dan beliau tidak putus-putus untuk melakukan kebaikan, dan juga pada hari Jumaat ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memberi husnul khatimah kepada Allahyarham Bok Luqman. Sebelum Allahyarham meninggal, beliau telah pun beberapa kali dimasukkan ke dalam hospital dan menerima rawatan akibat komplikasi jantung. Dengan beliau bertarung dengan penyakit sebelum ini, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah pun memanggil Allahyarham Bok Luqman pada hari Jumaat, hari yang mulia. Semoga Allahyarham Bok Luqman, Allah beri kebaikan dan rohnya dijejuri rahmat di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, ini adalah satu peringatan, boleh jadi wasiat yang Allah sampaikan kepada kita, menegaskan tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan tidak ada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kematian ini adalah rahsia Allah. Kematian yang akan datang tidak boleh dipercepatkan ataupun kita boleh tunda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun." Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat itu ada ajal yang telah ditetapkan, maka apabila datang ajal itu tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka dahulukan. Sahabat semua, apapun pangkatnya, sama ada king, queen, general ataupun sebanyak manapun harta kekayaannya, apapun usianya, kematian tidak akan pernah bertolak ansur. Bila sampai waktu, maka sampailah ia. Kata Imam Al-Ghazali, cara mati seseorang mukmin itu ditentukan oleh cara hidupnya. Begitu juga cara seseorang itu dibangkitkan akan ditentukan oleh cara kematiannya. Sahabat semua, marilah kita mengambil pengajaran daripada perginya ustazah ini dan kita memperbaiki diri kita. Sebab manusia ini lemah. Apa yang kita makan akan lusuh, apa yang kita pakai akan lusuh, tubuh yang dijaga akan hancur, dan apa yang dikumpul akan ditinggalkan. Sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kenikmatan, iaitu kematian. Walau bagaimanapun, mengingati kematian bukanlah melemahkan semangat untuk hidup, bahkan menjadi kita berusaha menjalani kehidupan sebagai muslim yang lebih baik. Senantiasa memperbaiki diri. Yang dulunya tidak menutup aurat, sekarang dah menutup aurat. Yang dulunya kaki pukul, sekarang dah jadi penyayang. Dan kita sebagai seorang muslim disarankan untuk sentiasa berdoa agar mendapat pengakhiran yang baik dalam kehidupan. Kematian yang husnul khatimah ataupun su'ul khatimah menjadi nilaian sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat akhir amalan dilakukan dalam kehidupan. Oleh itu, berdoa mendapat husnul khatimah bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Yang bermaksud, ya Allah, baikkanlah kesudahan segenap urusan kami
dan lindungilah kami daripada kenistaan hidup di dunia serta siksa hidup di akhirat. Sahabat semua, doa ini kita boleh amalkan dan kita memperbaiki diri kita yang masih hidup lagi ini, masih lagi bernyawa, dengan mengubah cara hidup yang lebih baik, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, menjauhi segala larangannya, dan sama-sama kita berdoa semoga kita juga tergolong daripada orang yang husnul khatimah, pengakhiran hidup yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, pesan Imam Al-Ghazali yang boleh kita pegang iaitu yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, yang dekat itu adalah kematian, yang besar itu adalah hawa nafsu, yang berat itu amanah, yang sulit itu adalah ikhlas, yang mudah itu adalah berbuat dosa, yang susah itu adalah bersabar, yang sering dilupa adalah bersyukur. Sahabat semua, dunia hanyalah tempat persinggahan yang bersifat sementara, manakala akhirat adalah destinasi yang kekal abadi. Kemasyhuran, kedudukan dan kekayaan yang dimiliki di dunia ini bukanlah jaminan pengakhiran yang baik dalam perjalanan kehidupan seseorang insan. Segelintir manusia yang tidak dikenali ramai, tidak mempunyai sebarang gelaran, menjalani kehidupan biasa seperti kebanyakan orang, namun mengakhiri kehidupannya dengan kisah yang luar biasa tentang kebaikan dirinya yang ditinggalkan. Jadi jom sama-sama kita berbuat baik, kita buat benda yang bermanfaat, kita buat benda yang Allah sayang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share. Cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.